Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay guys, welcome back to my channel. So dalam video kali ni saya nak share dengan korang berapa sebenarnya kos untuk membina satu mining rig ni, dan apa bahan-bahan yang kita perlukan untuk kita membina sebuah GPU mining rig. So kalau korang berminat, stay tune tengok video ni sampai habis guys. Saya akan share dengan korang one by one apa parts yang kita perlukan, berapa harga dia, dekat mana kita nak dapatkan. Ok, so saya dah list out lebih kurang dalam 19 item yang kita perlukan, dan saya dah letak harga kat situ lebih kurang dalam RM3,322. Ini bajet yang kita perlukan untuk membina sebuah mining rig, belum termasuk dengan graphic card lagi guys. So graphic card ni nanti korang add on je lah. Alright, so untuk kos yang saya dah siapkan ni, okay, ni untuk membina sebuah mining rig RTX 3070 LHR. So kos dia akan depend juga kepada graphic card yang kita nak bina, okay, yang kita nak gunakan. So kat sini sebagai contoh saya gunakan RTX 3070. Alright, yang ada kat depan saya ni adalah RTX 3060. Tapi tak apa, saya akan tunjukkan dekat korang apa item yang kita perlukan untuk kita membina mining rig. Perbezaan dia nanti akan ada kepada kabel ni, okay, kabel 8 pin kabel ni, dan juga power supply. Dia akan depend kepada graphic card yang kita nak gunakan. Alright, so perkara pertama adalah frame untuk 6 graphic card, which is frame yang saya pakai sekarang ni lah. Frame ni untuk 6 graphic card. Macam korang nampak sekarang, saya ada 4 graphic card. Ada lagi 2 slot kosong, saya akan pasang dekat video yang akan datang. Ada lagi 2 graphic card yang saya dah order, dah sampai, tinggal nak pasang je. Alright, so harga untuk frame ni, harga pada waktu saya record video ni adalah bajet kita anggarkan lebih kurang dalam RM110 guys. RM110 dekat Shopee. Ok, untuk pengetahuan korang, semua item ni korang boleh dapatkan dekat Shopee sahaja. So harga dia pun saya mengikut harga Shopee dan harga pada waktu saya record video ni. By the time korang tengok video ni, mungkin harga dia akan berubah, sama ada menurun ataupun menaik, itu depends lah. Alright, so item yang kedua adalah motherboard dan juga CPU. Ok, motherboard dan juga CPU. Ok, ini CPU yang ada sekali dengan CPU fan tu. Ok, motherboard ni saya beli yang second hand. So dia package motherboard sekali dengan CPU, sekali dengan CPU fan, dan juga RAM 4GB ataupun 8GB. So motherboard ni kita budgetkan lebih kurang dalam RM800 guys. So saya beli ni yang second je. Dia motherboard termasuk dengan CPU dan juga CPU fan, kemudian RAM 4GB. Ok, so bagi korang yang dah ada motherboard terpakai, korang boleh gunakan. Syarat dia adalah korang kena ada 2 slot PCIe minimum. Minimum 2 slot PCIe, 1, 2, ok. Yang kita gunakan untuk graphic card tu. Alright, motherboard yang saya beli ni, ini ada 4 PCIe slot. Tapi apa yang saya suggest kat korang, yang saya letakkan link dekat description untuk beli motherboard ni, yang itu ada 3 slot PCIe. So tak ada isu lah, dia minimum kita perlukan 2 slot PCIe. Alright, item yang ketiga adalah fan. Fan tu yang saya maksudkan adalah yang ni lah, frame punya fan. Okay, dia boleh pakai PC fan. Okay, yang ni saya pakai yang slow punya, so tak berapa efektif. Saya suggest dekat korang yang 3200 RPM ke atas, ataupun paling bagus 4000 RPM. Ok, untuk fan yang 4000 RPM kita budgetkan dalam RM100 untuk 4 fan. Dia boleh muat 4 slot fan untuk rig 6 GPU ni. Alright, so item yang seterusnya adalah power supply. Ok, untuk power supply kita perlukan 2 power supply. Ok, dekat sini saya gunakan 850 850. So ada 2 power supply yang kita perlukan. Kenapa? Sebab kita menggunakan RTX 3070. So satu, kita kena tengok TDP power setiap graphic card yang kita nak gunakan tu. So untuk RTX 3070, TDP dia lebih kurang dalam 200 watt. So kita akan kira satu graphic card tu sebagai 200 watt. Walaupun nanti waktu kita mining kita akan turunkan power dia tu,
Tapi kita assume in case jadi apa-apa, dia melambung tiba-tiba naik ke TDP dia. TDP ni total drawing power. Maksudnya berapa power yang paling tinggi yang graphic card tu boleh tarik. So kita anggarkan 200 watt untuk setiap RTX 3070. Okay, so kita akan pasang 6 graphic card. Okay, kita nak pasang 6 graphic card. So 200 kali dengan 6 jadi 1200. Alright, kalau korang nak beli satu power supply yang boleh supply 2000 watt terus pun boleh, tak ada masalah. Tapi isu dia nanti akan timbul pada slot untuk masuk kabel PCIe ni, kabel 8 pin kabel ni. So itu isu dia nanti. That's why saya lagi suggest kita guna 2 power supply 850 watt. So harga dia untuk dua power supply 850 watt ni adalah bajet dalam RM900. Yang seterusnya adalah fan hub. Fan hub ni untuk motherboard yang macam ni kita perlukan fan hub untuk kita hidupkan setiap fan ni, untuk memudahkan lah sebenarnya. Fan hub saya letak dekat belah bawah tu, nampak yang itu. Itu saya punya fan hub. So fan hub ni kita anggarkan lebih kurang dalam RM12 bajet kita. Okey, yang seterusnya adalah power button. Power button saya guna yang jenis macam ni sebab mudah dan cantik pada saya. Okey, power button ni kita bajetkan lebih kurang dalam RM20. Okey, seterusnya mouse. Mouse korang boleh pakai apa-apa mouse yang korang nak, tapi yang paling murah kat Shopee saya jumpa lebih kurang dalam RM15. Keyboard. Untuk keyboard kita perlukan keyboard untuk kita setting kita punya overclock underclock ni untuk memudahkan, dan juga untuk setup Windows pertama kali. So untuk keyboard saya gunakan yang macam ni, yang silikon fleksibel ni. Okay, harga dia dekat Shopee lebih kurang RM20 guys. Kalau korang jumpa yang lagi murah, korang boleh ambil yang tu. Yang seterusnya adalah Wi-Fi adapter. Wi-Fi adapter saya pakai yang TP-Link, RM85 bajet. Okay, Wi-Fi adapter saya tunjuk kat korang, saya lagi prefer yang macam ni. Kalau korang nak murah, korang boleh dapatkan yang macam ini. Okay, dia murah sikit, tapi saya lagi suka macam yang ini. Dia lagi kuat lah, dia tarik Wi-Fi tu. Alright, yang seterusnya adalah SSD dan juga SSD kabel. Okay, SSD saya gunakan yang ini, yang paling murah, Panther ni. Okay, malangnya waktu pertama kali saya beli SSD, saya tak tahu yang kabel ni kena beli asing. Okay, dia ada kabel ni, SSD kabel ni. Okay, yang ini. Yang ni korang kena beli juga dekat Shopee. Yang kabel sebelah sini, ini dia masuk direct dekat power supply. So tak ada masalah, dia datang sekali dengan power supply yang masa kita beli power supply ni. Tapi kabel yang sebelah ni, ini yang kita kena beli. Alright, so untuk SSD, saya suggest korang beli 2 SSD. Satu untuk standby, satu untuk guna. So bajet untuk 2 SSD lebih kurang dalam RM150. SSD kabel tu RM15 bajet. Yang seterusnya adalah riser. Okay, riser adalah benda ni, yang duduk dekat bawah graphic card ni. Okay, ini adalah riser. Okay, riser yang terbaru untuk 8 pieces. Kenapa 8 pieces? Kita gunakan 6, 2 untuk standby kalau ada yang rosak. So bajet dalam RM220 guys. Alright, yang seterusnya adalah 8 pin kabel. Okay, 8 pin kabel tu adalah kabel yang ini. Okay, kabel ini, kabel yang kita akan gunakan daripada power supply pergi kepada graphic card, dan juga daripada power supply yang akan hidupkan kita punya riser. Boleh nampak tu. Alright, so saya allocatekan untuk 8 pin kabel ni, kita beli 8 pieces, bajet dalam RM240 guys. So yang seterusnya adalah splitter. Splitter tu adalah benda ni, ni yang warna putih ni. Okay, ini bagus sebab dia high quality, dia boleh bawa banyak power, dia boleh menampung banyak power. Saya letakkan semua barang ni, link ada kat description video ni, so korang boleh klik lepas habis video ni. So splitter ni penting, ada dua sebab. Satu untuk split lah, of course, untuk split kepada dua benda yang kita nak hidupkan, nak nyalakan. Satu lagi, bila kita punya kabel 8 pin kabel ni tak cukup panjang, so kita perlukan extension ni. Macam tu guys. Alright, so splitter ni saya suggest beli 6 pieces, yang 8 pin to 6 pin plus 2 pin, ataupun yang 6 pin
pecah kepada 6 plus 2. So bajet lebih kurang dalam RM150 untuk 6 pieces splitter ni. Okey, yang seterusnya adalah PCIe adapter 2 pieces, bajet lebih kurang dalam RM130. Okey, PCIe adapter tu adalah benda ni guys. Benda ni. So dia akan masuk dekat satu slot PCIe, tapi dia boleh pecah kepada 4 riser. Macam korang boleh nampak sekarang saya menggunakan satu je untuk yang PCIe adapter ni. Untuk GPU yang baru nanti yang akan ada kat sini lagi 2, saya akan gunakan slot yang ini juga, 1, 2. So kita tak perlukan total 6 PCIe dekat motherboard. Kita hanya perlukan minimum 2 PCIe slot dekat motherboard dengan bantuan benda ni lah, PCIe adapter ni. So kalau tak ada PCIe adapter ni, kita kena masukkan one by one macam ni. So satu riser setiap satu PCIe slot. Tapi bila ada adapter ni, satu PCIe slot tu kita boleh pecah kepada 4 riser. Alright. Okey. Yang seterusnya adalah additional RAM. Macam saya dapat 4GB. Ada RAM kat bawah tu. Okey. So saya beli lagi satu RAM 4GB. So kalau korang order yang 4GB punya RAM juga, bajet dalam lebih kurang dalam RM60 untuk RAM 4GB. Okey, yang seterusnya adalah PSU connector ataupun power supply connector. So macam tadi kita menggunakan dua power supply. So untuk menghubungkan kedua-dua power supply ni, kita perlukan dia punya connector. Okey, saya cari. Okey, ini connector dia. Alright. Okey, boleh nampak bawah tu. Alright. So connector ni yang menghubungkan dua PSU ni kepada satu motherboard. Dia ada connector yang menghubungkan 2 PSU, ada juga connector yang menghubungkan 3 PSU. Itu saya akan share dekat video yang akan datang bila kita nak buat list item untuk 8 graphic card. Okay, itu next video lah yang akan datang. Okay, yang seterusnya adalah monitor dan juga HDMI cable. Okay, untuk monitor saya gunakan yang ini. Okay, monitor yang ini. So monitor yang ini lebih kurang sekali dengan HDMI cable lebih kurang dalam RM255. Itu bajet lah. Kalau korang jumpa yang lagi murah, yang lagi efektif, yang sesuai dengan korang, boleh, tak ada masalah, korang ubah je. Ini hanya suggest apa yang saya guna untuk mudahkan korang. Ok, yang terakhir sekali adalah RTX 3070 LHR itu sendiri, graphic card tu sendiri. So harga pasaran waktu saya record video ni, harga RTX 3070 LHR, harga dia dianggarkan lebih kurang dalam RM3,000 kepada RM4,000. Lebih kurang tu lah dia punya range harga dia. Depends kepada berapa banyak fan dan juga dia punya brand. Ok, so itulah dia untuk video kali ni. Total semua sekali macam korang boleh nampak 3322, tak termasuk graphic card guys. So kalau kita bahagikan dengan 6 slot ataupun 6 graphic card, kita akan dapat 553 plus harga graphic card tu sendiri. Katalah harga graphic card tu RM3,000. So cost untuk membina satu graphic card ni RTX 3070 LHR adalah RM3,000 campur RM553, iaitu RM3,550. Alright, so itulah dia yang saya nak share dengan korang dalam video kali ni. Apa item yang kita perlukan untuk membina sebuah mining rig dan berapa cost dia. So untuk kesemua item ni, saya letakkan link di description. Semua ada dekat Shopee, semua link Shopee, korang boleh klik lepas habis video ni. Okay, macam korang boleh nampak, cost dia untuk membina rig sahaja, tak termasuk graphic card lagi, dah mencecah RM3,300. Dan korang perlukan knowledge dan juga masa untuk setup rig macam ni. Okay, tapi kalau korang tak ada masa untuk study dan tak ada masa untuk setup rig macam ni, korang boleh guna servis yang saya offer, which is saya offer satu slot graphic card adalah sebanyak RM5,000. So korang boleh upah saya RM5,000. Saya akan belikan satu grafik card RTX 3070 LHR. Saya akan pasang dekat sini, dekat saya punya rig.
Saya akan run untuk korang, saya akan jaga untuk korang. So setiap awal bulan kita akan profit sharing lah. 70% saya akan bagi pada korang, 70% daripada average profit untuk bulan tu, average mining profit untuk bulan tu saya akan bagi dekat korang. 30% saya akan ambil untuk kos elektrik dan juga kos upah saya menjaga rig tu. Macam tu. Tapi graphic card tu akan jadi graphic card korang. So in case korang nak tarik diri ataupun apa-apa terjadi pada dunia kripto, saya akan pulangkan balik graphic card tu kepada tuan masing-masing. So korang boleh guna untuk PC gaming korang ataupun PC editing korang, ataupun korang nak jual balik dekat harga market pada harga second. So basically bila korang join offer yang saya offer ni, maksudnya korang hanya membeli graphic card dan mengupah saya untuk menjaga graphic card tu, tapi korang tak perlu keluarkan kos untuk membina rig, dan korang tak perlu spend masa untuk study, untuk jaga dan monitor rig ni. So itu kelebihan dia lah. Kekurangan dia mungkin profit tu akan berkurang lah sebab korang kena share dengan saya 30%. So itu sajalah. Sebagai contoh untuk bagi korang nampak, katalah satu graphic card ni sebulan lebih kurang dalam $50 punya average profit. So $35 saya akan bagi dekat korang, lagi $15 adalah untuk saya, untuk cover kos elektrik dan juga kos upah saya sendiri. So saya rasa pakai persen lagi senang lah untuk kita bahagikan profit tu. So dia punya profit tu akan berubah setiap hari, setiap minggu, setiap bulan. Bila harga kripto naik, profit tu pun akan naik. Bila harga kripto jatuh, profit tu pun akan jatuh. Tapi anytime kalau korang nak tarik diri, korang dah rasa tak profit, korang boleh inform saya akan pulangkan graphic card ni dekat korang. Tu dia punya pro and con kalau korang grab offer yang saya offer ni lah. So setakat ni alhamdulillah dah ada satu slot orang dah masuk. So ada lagi 7 slot. Siapa-siapa yang berminat boleh terus contact saya. Saya tinggalkan saya punya contact link dekat description video ni. Korang boleh klik lepas habis video ni. Bagi korang yang nak set up rig sendiri, mungkin korang dah biasa dengan barang komputer. Actually mining rig ni adalah satu komputer yang ada banyak graphic card. Itu saja sebenarnya. Kita tetap menggunakan Windows dan ada software lain lah yang kita perlukan. Alright, bab software saya akan cerita dekat next video juga. Alright, so last but not least, semua item yang saya dah cakap, saya dah explain tadi, korang boleh dapatkan dekat link yang saya letakkan di description. Dan bagi korang yang nak dapatkan ataupun nak menggunakan servis saya untuk mining rig ni, satu slot bersamaan dengan RM5,000. Kita akan profit sharing setiap awal bulan 70-30. Korang akan dapat 70%, saya akan dapat ataupun saya akan ambil 30%. Saya akan transfer dekat BTC wallet korang, okay, Bitcoin wallet korang. Ada item yang saya tak masukkan dekat list, iaitu extension ni dan juga extension yang ini. So dua itulah yang korang kena tambah, korang cari sendiri. Untuk yang dekat plug ni, saya suggest korang cari yang heavy duty punya. Kabel dia pun tebal ni. Okay, saya cari yang heavy duty punya. So itu saja untuk video kali ni. Kita jumpa di video-video yang akan datang. Stay safe, stay healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much guys, korang yang dah tengok video ni sampai habis. Terbaik.